Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan juga limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, taufiknya, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan perbahasan kita, membahaskan berkenaan dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, iaitulah berdasarkan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidish Syaitan, karangan Imam Abu Abdullah Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Baik, jadi kita sambung pada perbahasan kita, masih lagi membahaskan pada fasal yang Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyentuh persoalan berkenaan dengan sikap berlebihan dan pengabaian. Iaitulah apa yang dihidu oleh syaitan, apa yang dihidu oleh iblis dan tentera-tenteranya, yang apa yang disebut sebagai quwwatul iqdam wa syaja'ah ataupun quwwatul inkifaf wal ihjam, yang mana satu yang mendominasi seorang hamba, dan di situlah datangnya, kita kata, tipu daya syaitan yang dapat memperdayakan seorang hamba itu sama ada dia bersikap dengan melampaui batas ataupun dia bersikap dengan mengabaikan ataupun bermudah-mudahan dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang hamba. Jadi kita dah bacakan beberapa contoh yang Imam Ibn Qayyim rahimahullah sebutkan, antaranya apa yang disebutkan contohnya bagi orang yang meninggalkan kita kata meninggalkan interaksi dengan masyarakat, iaitulah mereka yang contohnya kata Imam Ibn Qayyim di sini yang kita dah sentuh sebelum ni, iaitulah i'tizal daripada ketaatan seperti Jumaat, solat jemaah, solat Jumaah, jihad, menuntut ilmu, dan ada juga golongan yang melampaui batas, mereka tidak tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka tidak meletakkan batas. Ada juga mereka yang terlampau bersosial, maknanya bersosial sampai tahap dia bergaul dengan semua jenis manusia, dan juga turut serta dalam kezaliman, maksiat dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Itu juga adalah suatu perkara yang kita kata yang tidak boleh dilakukan. Baik, wa qassara biqaumin hatta imtana'u min dhabhi usfurin aw shatin liya'kulahu wa tajawaza bi akharin hatta jarra'ahum 'ala ad-dima'i al-ma'sumah. Baik, contoh yang lain pula, syaitan akan menyesatkan sebahagian manusia, yang mana mereka akan ada sebahagian lagi yang akan disesatkan sehingga dia tidak akan kita kata dia sanggup untuk melarang penyembelihan burung ataupun kambing untuk memakannya, dan pada kaum yang lain pula dijadikannya berlebih-lebihan sehingga mereka berani menumpahkan darah yang maksum, yakni darah yang terpelihara, yang diperintahkan untuk yang diharamkan untuk ditumpahkan, yang diperintahkan untuk dijaga. Maknanya di sini ada golongan yang syaitan berjaya untuk memperdayakan mereka sehingga mereka bersikap kononnya tidak mahu menyembelih binatang-binatang untuk dimakan, kononnya tidak mahu menyembelih kambing ataupun lembu, ataupun tak mahu menyembelih burung, sedangkan hal tersebut halal untuk mereka, tetapi mereka berpendirian untuk tidak menyembelih binatang-binatang yang dihalalkan itu, kononnya
atas dasar kononnya mereka menunjukkan mereka itu sangat simpati dengan binatang tersebut dan sebagainya. Ini berlakulah pada zaman Imam Ibn Qayyim, dan zaman kita pun masih lagi berlaku perkara yang sama. Sikap yang kita kata warak yang tak kena tempat, warak yang tak kena tempat ni. Contohnya macam kita lihat sebahagian golongan di kalangan orang-orang di barat contohnya, mereka ada macam-macam lah, mereka ada aktivis aktivis haiwan, yang contohnya macam aktivis ikan, contohnya ikan tertentu lah, ikan dolphin, ikan paus dan sebagainya. Dia adalah dia punya tahap-tahap. Di kalangan mereka ni pun tak sama jugalah, ada yang pertengahan, ada yang melampau. Ada yang melampau ni contohnya macam ada anda pernah dengar satu ataupun anda pernah tengok satu dokumentari ni, macam mana dibuat gerakan lah untuk kesedaran untuk tidak membunuh ikan paus. Tetapi sampai tahap ada di kalangan aktivis ni, ada yang sampai tahap dia kata tak boleh makan ikan paus, ataupun diharamkan teruslah untuk makan ikan paus. Tak boleh langsung untuk tangkap, bahkan yang lebih ekstrim, tak boleh tangkap ikan. Bukan ikan paus saja tak boleh. Dia kata manusia tak boleh makan ikan. Kalau kita makan ikan, habis. Maksudnya dia akan memberi kesan dan juga akan mengurangkan populasi ikan paus, yang akan juga mengurangkan. Ini semua adalah satu bentuk tipu daya syaitan sebenarnya. Tanpa disedari, golongan-golongan aktivis ni mereka terjebak lah. Memang tak dinafikan, apatah lagi di kalangan mereka yang kafir, mereka yang tidak ada iman kepada Allah, yang tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Itu sudah tentulah mereka akan mengikuti hawa nafsu, dan juga memang bersikap dengan sikap yang ekstrim lah, kan. Dia samalah, kita kata dia bukan setakat dalam pengamalan agama saja yang ada ekstremis ni, kan. Ekstremis ni dalam setiap lapangan perkara pasti akan ada. So kita jangan ingat benda yang disebut oleh Nabi SAW al-ghulu. Sebab Nabi SAW menyebutkan tentang sikap ekstrim ini dalam hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sentuhkan tentang Allah melarang ahlul kitab, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kamu melampaui batas, jangan kamu bersikap ekstrim, jangan kamu bersikap ghulu dalam pengamalan kamu terhadap agama. Itu asalnya. Selalunya kalau kita lihat, maksudnya dalam praktik pengamalan agama pun ada orang yang mungkin terjebak dalam sikap ekstrim, sikap ghulu. Kemudian Nabi SAW melarang perbuatan ekstrim ini, melarang perbuatan ghulu ini. Iaitulah apa? Nabi SAW bersabda, iyyakum wal ghulu fid din, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din. Waspadalah kalian daripada sikap ekstrim, sikap ghulu, sikap melampaui batas di dalam agama. Iyyakum wal ghulu fid din, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din. Kerana sesungguhnya telah musnahlah golongan-golongan sebelum kamu disebabkan oleh sikap mereka yang melampaui batas. Jadi sikap melampaui batas ni bukan setakat akan merosakkan dalam pengamalan agama, bahkan akan merosakkan dalam sistem kehidupan. Sebab itu kita kena faham sikap ekstrim, sikap melampaui batas ini, pertama sekali memang tidak dinafikan ada kaitan antara apa yang dari sudut pengamalan agama yang tidak dipraktikkan dengan benar, itulah punca berlakunya ekstrim, berlakunya sikap ekstrim, berlakunya kita kata ekstremisme, berlakunya sikap ghulu, melampaui batas, adalah berpunca daripada apabila satu individu ataupun kelompok komuniti masyarakat itu tidak mengamalkan agama seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Maknanya puncanya adalah balik kepada pengamalan agama yang sahih, pengamalan agama yang benar. Sebab itu Nabi SAW bila melihat bibit-bibit ekstremisme ini dalam sebahagian di kalangan para sahabat, contohnya yang kita pernah sebut sebelum ni dan sering kita ingatkan,
Contohnya adalah golongan yang apabila Nabi SAW mereka datang ke rumah Nabi SAW bertanyakan Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadat Nabi, tentang salat Nabi, tentang puasa Nabi. Kemudian mereka beranggapan mereka tidak mampu untuk mengatasi ataupun tidak mampu untuk mencapai apa yang telah dicapai oleh Nabi SAW. Lalu mereka telah mengatakan satu perkataan yang berat implikasinya. Iaitulah antaranya mereka mengatakan, mereka salah seorang di kalangan mereka mengatakan, aku akan solat dan aku tidak akan tidur. Dan ada seorang lagi mengatakan, aku akan berpuasa dan aku takkan buka puasa. Seorang lagi mengatakan, aku akan beribadah dan aku tidak akan menikahi wanita. Bila Nabi SAW mendengar hal tersebut, maka Nabi SAW marah. Dan Nabi SAW menegur mereka. Dan Nabi SAW menyebutkan hakikat, iaitulah pengamalan agama yang sebenarnya adalah apa? Adalah menekankan keseimbangan antara rohani dan jasmani. Inilah agama yang hanif, agama yang diutuskan Allah kepada Rasul, agama yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk manusia, agama yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ia sebagai asas pegangan bagi manusia, iaitulah agama Islam. Agama Islam ini ia memang seimbang antara dunia dan akhirat, seimbang antara kehendak jasmani dan kehendak rohani. Seimbang. Sebab itu kalau kita keluar daripada keseimbangan agama, keseimbangan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka kita akan terjebak dalam sikap ekstrim, sikap melampaui batas, al-ghulu. Sebab itu kena hati-hati. Sebab itu kalau ada sesuatu yang kita terlampau berlebihan, maka dia akan membawa kepada sikap yang ghulu. Sebab itu Nabi SAW tegur mereka. Nabi kata, ana asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku buka puasa. Aku makan. Wa ana usalli wa anam. Aku solat dan aku tidur untuk rehat. Sebab Nabi bertidur. Wa ana atazawwajun nisa. Dan aku menikahi wanita. Maknanya nak bagi tahu kehendak roh jasmani kita ini juga ada hak yang perlu kita tunaikan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sebab tu Nabi SAW sebut, barang siapa yang bencikan sunnahku, yakni sunnahku yang bertepatan dengan fitrah, yang seimbang, maka dia bukan di kalangan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka dia bukan di kalangan aku. Maknanya Nabi SAW memberi amaran kepada orang yang tidak mahu mengamalkan sunnah dengan tepat, tidak mahu mengamalkan agama ini dengan seimbang. Sebab itu bila kita lihat dalam hadis yang lain, bila Hanzalah, seorang sahabat Nabi yang dia menyangka bahawasanya perbuatannya balik ke rumah bersenda gurau dengan anak-anaknya, bermain dengan bersenda gurau, bercanda dengan isteri dan anak-anaknya, itu adalah satu kemunafikan. Lalu bila dia keluar daripada rumah, dia merasakan ketika dia berada bersama dengan Nabi SAW, ketika mendengar nasihat dan pengajaran Nabi SAW tentang syurga, tentang neraka, maka dia merasakan hal tersebut adalah sesuatu yang sangat serius ketika itu. Tetapi bila dia pulang ke rumah, dia merasakan dirinya telah terjebak dalam kemunafikan sebab bersenda gurau dengan anak dan isteri-isterinya. Dia bermain dengan anak dan isterinya. Lalu dia keluar daripada rumah, dia menyangka perbuatannya itu adalah kemunafikan. Lalu dia menjerit mengatakan, nafaqatil Hanzalah, nafaqatil Hanzalah. Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik. Bila Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an telah mendengar perkataan Hanzalah tersebut, lalu dia membawa Hanzalah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Nabi kita SAW menegur perbuatan Hanzalah. Sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan dengan nifaq. Apa yang kamu sangka itu salah, wahai Hanzalah. Nabi kata, innamas sa'ah sa'ah. Sesungguhnya ada waktu. Ada waktu untuk kamu peruntukkan untuk akhirat kamu, dan ada waktu untuk kamu peruntukkan untuk dunia kamu. Sa'ah sa'atan sa'atan. Dalam riwayat disebutkan apa? Nabi SAW sebut sa'ah sa'ah. Maksudnya ada waktu yang kamu kena berehat,
ada waktu yang kamu kena tunaikan hak kamu, tunaikan hak keluarga kamu, anak-anak kamu, isteri kamu. Itu maksud dia. Sebab itu kalau kita terkeluar daripada keseimbangan ini, dia akan terjebak dalam sikap ulu. Jadi ini antara perkara yang perlu kita jelaskan. Sebab itu, ya memang tak nafikan ada setengah orang bila kita tak boleh samakan antara semua individu, semua manusia. Sebab itu kita tak boleh paksa orang untuk ikut cara kita. Contohnya macam bila disebutkan tentang menuntut ilmu, ada orang yang dia kata bila dia dalam keadaan dia seorang yang misalnya dia tidak ada tanggungjawab yang lain melainkan menuntut ilmu. Ya, silakan untuk dia menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, tidak ada masalah. Kan? Kalau dia seorang yang bujang contohnya. Ya, orang bujang memang, anda tak nafikan, nikmat yang paling besar sekali untuk menuntut ilmu adalah menuntut ilmu ketika bujang. Ini nikmat yang paling nikmat. Sebab waktu kita bujang ni, kita tak ada tanggungjawab. Kita tak ada tanggungjawab lain melainkan diri kita dan juga ibu bapa kita, keluarga kita terdekat. Ya, ada tanggungjawab, tapi tak seberat tanggungjawab yang kita ada bila kita dah berkeluarga. Sebab itu memang tak dinafikan keadaan ataupun perasaan kita bila kita menuntut ilmu ketika waktu bujang, dia lain. Tak sama macam waktu kita menuntut ilmu ketika kita dah ada tanggungjawab seperti ada isteri dan anak. Memang sangat-sangat mencabar. Sebab itu kalau kita tengok tokoh-tokoh yang hebat, contoh macam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia pernah menikah. Tetapi disebabkan komitmen yang tinggi dalam dia nak menyampaikan ilmu, dia sampai bercerai dengan isteri dia. Dia sampai bercerai. Sebab dia takut apa? Sebab dia takut dia tak boleh nak. Syekh Ibn Taymiyah dia memang setengah orang sangka Ibn Taymiyah tak kahwin. Tak, Ibn Taymiyah pernah kahwin tapi dia bercerai. Sebab dia sangat sibuk dengan ilmu. Sangat sibuk dengan ilmu. Maknanya waktu dia tu memang diperuntukkan untuk ilmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan keberkatan waktu, masa, ilmu yang ada pada Syekhul Islam Ibn Taymiyah itu, dia dapat melahirkan anak murid yang sangat ramai. Itu keberkatan dia. Walaupun dia tak ada anak dari sudut nasab, tapi dia melahirkan anak murid yang sangat ramai. Sampailah zaman sekarang ni kita dapat nikmati hasil ilmu, manfaat ilmu yang dikeluarkan oleh beliau rahimahullah dan anak-anak murid beliau. So dia ada anak-anak murid. So kita kena faham. Jadi nak bagi tahu, bukanlah perkara yang ringan bila kita dah ada tanggungjawab. Jadi kat sini pentingnya keseimbangan. Sebab anda faham, ada orang sampai tahap dia tak boleh nak seimbangkan. Bila dia ada konflik tau. Bila dia menuntut ilmu, waktu bujang lain. So waktu bujang dia tak perlu nak fikir tentang perasaan anak ke, sebab dia tak ada anak. Dia tak perlu nak fikir tentang apa yang dia nak kena cakap kat anak dia, apa benda. Sebab dia hanya fikir untuk menuntut ilmu, untuk menyebarkan ilmu. Betul. Tetapi bila dia dah ada anak pun makin besar, dia kena fikir bukan dia seorang saja. Dia wajib untuk mendidik anak dia. Dia wajib juga untuk mentarbiah anaknya di rumah. Dia juga tak boleh hanya biarkan anak dia buat apa benda yang dia suka, cukup bagi gadget anak dia, okey tak apa aku menuntut ilmu, anak aku main gadget. Tak cukup. Kan? Takut dia mengabaikan. Kan? Sebab itu kita kata perkara ni bukan benda yang ringan. Sebab itu kita kata nikmat menuntut ilmu ketika waktu bujang tu dia lebih. Satu sudut lah. Dari satu sudut lagi, ketika dah menikah, ya kalau tak ada ramai tanggungan, maknanya kalau ada isteri, ada anak yang tak ramai, tapi kalau ada anak yang ramai, dia memang agak mencabar. Tak sama macam orang yang bujang atau orang yang ada isteri ataupun yang tak ada anak, ataupun yang ada anak yang tak ramai ataupun ada 2-3 orang anak. Dia tak boleh sama. Maknanya sebab apa? Sebab kita kena faham juga, maknanya keseimbangan tu sangat penting. Sebab tu orang yang berkeluarga dia kena jaga keseimbangan tu. Maknanya keseimbangan dia tak boleh push, dia tak boleh paksa. Dia tak boleh paksa seperti mana dipaksa pada orang yang bujang. Orang yang bujang dia menuntut ilmu memang boleh paksa.
Tapi dia tak boleh paksa, dia tak boleh push, dia tak boleh tekan bagi orang yang ada keluarga. Lebih-lebih kalau orang yang anak-anak masih kecil. Tapi kalau anak-anak yang dah besar tu, dia benda tu dia tak akan kekal. Kesibukan ke, tekanan ke apa, dia tak akan kekal. Dia sebab anak yang masih kecil tu tak lama lagi dia akan besar, dan anak itulah juga yang akan menemaninya untuk menuntut ilmu kalau dia betul-betul mendidik anaknya itu sebagaimana didikan yang telah ditunjukkan oleh para ulama. Maknanya hidupkan dalam rumah tangga itu sendiri, apa dia, kita kata apa, suasana ilmu. Maknanya jangan jadi ilmu ni, jangan jadi perkara berkenaan dengan ilmu ni sebagai sesuatu yang pelik. Sebab itu dia kata, kita kata apa pun mesti ada keseimbangan. Sebab itu apa dalil yang paling kukuh? Nabi SAW tegur Hanzalah, sangkaan Hanzalah tadi. Maknanya ada waktu yang memang kita kena peruntukkan untuk dunia kita. Sebab itu gini kita tegur, bagi orang yang masih lagi bujang, memang dia tak nampak, maksudnya dia tak akan rasa, sebab dia hanya nampak okey menuntut ilmu. Dia kata tak perlu ada rehat. Ya betul. Bagi memang la yustata'ul ilm bi rahatil jasad. Tidak, ilmu itu tak mungkin dicapai dengan jasad yang apa, berehat-rehat, yang bersantai-santai. Sebab kita kena faham ilmu ni bukan benda yang santai. Setengah orang dia bila dia buat majlis ilmu, dia kata majlis santai. Majlis ilmu santai, secara santai. Itu bukan majlis ilmu. Majlis ilmu ni benda yang berat. Inna nahnu sanulqi alayka qawlan thaqila. Maknanya ilmu ni dia perkara yang tanggungjawabnya sangat berat, bukannya ringan. Sebab itu kita boleh katakan masyarakat kita hari ini kadang-kadang mereka memandang ilmu ni terlampau benda yang berat sampai mereka beranggapan perkara tu perlu disantaikan. Tak, dia tak ada istilah santai dalam ilmu ni sebenarnya. Ilmu ni benda yang berat, benda yang kita kata serius. Cuma pengamalan, cuma dari sudut praktikal, dari sudut pengamalan kita tu, macam mana kita seimbangkan. Macam mana kita seimbangkan untuk urusan dunia kita dan urusan akhirat, yang termasuklah ilmu. Itu yang kita kena faham. Ana sebut ni sebab kita tengok hari ni, alhamdulillah, budaya untuk kita kata kebiasaan menuntut ilmu ni bagi sebahagian orang memang Allah Ta'ala bukakan. Allah Ta'ala bukakan kemudahan. Kemudahan untuk menuntut ilmu. Dari sudut kita kata bercambahnya majlis-majlis ilmu, barnamij, program-program durus, program-program yang kita kata contohnya macam program pengajian yang dibuka, durus, diplomanya, asasinya, ininya, itunya, macam-macam jenis kita kata program-program ilmu yang ditawarkan. Ya, cuma kita kena letak kedudukan kita pada itulah pada realiti, berpijak pada realiti kita ni dalam kategori mana. Sebab itu pentingnya kita kena tahu manhaj. Dan perlukan keseimbangan. Perlukan keseimbangan. Dalam masa yang sama, bila kita tengok banyaknya durus, pengajian-pengajian ilmu ni menyebabkan ada setengah orang dia menjadi agak maksudnya dia agak kita kata, kita faham orang yang muda ni dia semangat, dia bersemangat sehingga dia nak memaksa orang lain untuk ikut macam dia. Ini tak boleh. Tak ada rehat. Jangan rehat, tak boleh rehat. Tak boleh. Ini bukan sunnah Nabi. Ini mukhalafatus sunnah. Sebab itu kita tengok Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan sebagainya, dia sebutkan tentang macam mana Nabi SAW mengadakan giliran, mengadakan kita kata diselang-selikan pengajian ataupun tazkirah, peringatan, dan juga majlis ilmu itu tidak diadakan secara kita kata berterusan. Ya, kita bukan cakap dari sudut majlis ilmu yang dianjurkan oleh penganjur. Penganjur memang dia kena berterusan. Cuma kita yang nak letak, kita yang maksudnya kena bijak. So kita kena urus waktu kita kena urus masa kita, supaya kita tak terjebak dalam sikap melampau ataupun bermudah-mudah. Dia yang menjadi punca disebabkan seorang penuntut ilmu tu dia berhenti terus daripada menuntut ilmu bila dia terjebak dalam apa? Terjebak dalam salah satu yang merupakan tipu daya syaitan sebenarnya. Ini ana khususkan, Ibn Qayyim tak sebut kat sini, tapi ana khususkan pada kita.
sebagai seorang penuntut ilmu. Sebab apa? Sebab syaitan dia akan datangkan sama ada perasaan yang pada awalnya dia tengok kita ni semangat, dia datangkan semangat tu sampai kita terlampau semangat, sampai kita berlebihan, sehinggalah apa? Sehinggalah dia berjaya untuk menyebabkan kita menjadi malal ataupun menjadi akhir sekali kita berasa bosan disebabkan terlampau menekan dan akhir sekali berhenti. Ataupun memudah-mudahkan pengabaian. Alah santai lah untuk ilmu ni santai. Ini pun tak boleh. Tak apalah santai. Jadi bila akibat dia terlampau santai, tak serius, santai lah dengar gitu-gitu je. Tak catat, tak apa. Ini pun syaitan akan sesatkan juga. Akhir sekali dia akan berhenti juga. Al-mahfuz man hafizallah. Al-ma'sum man asamallah. Orang yang dijaga, orang yang dijaga oleh Allah. Orang yang terpelihara, orang yang dipelihara oleh Allah. Kita nak jadi pertengahan. Kita tak abaikan tanggungjawab kita yang ada keluarga dan sebagainya. Kita dalam masa yang sama tak abaikan juga tanggungjawab kita terhadap ilmu. Mempelajari ilmu, murajaah ilmu, ulang kaji ilmu, menyebarkan ilmu. Sebab itu ini kita yang kena pandai urus masa kita sendiri. So kita tak boleh compare dan kita tak boleh paksa orang lain ikut cara kita. Maksudnya ikut cara kita tu maknanya bila kita ni seorang yang, contohnya anda bagi contoh, bagi seorang guru tu dia kena tengok juga munasabah pada murid-murid dia. So dia tak boleh paksa semua murid dia kena ikut macam dia. Betul tak? Dia tak boleh. Kecuali pada manhaj yang memang dah tak boleh nak diubah lah. Maksudnya seperti prinsip-prinsip yang mendasar dalam menuntut ilmu tu, itu dari sudut adab dan sebagainya, itu memang tak boleh nak ubah. Cuma dari sudut flexibility, dari sudut waktu, dari sudut flexibility, dari sudut kita kata apa, waktu kan. Maksud sebab tu kena dari sudut penganjur daurah atau penganjur majlis-majlis ilmu ni, dia kena ada flexibility sikit lah. Dari sudut bagi orang yang berbeza-beza, dia satu, kita tak boleh nak salah juga penganjur tu. Maksudnya orang yang menuntut ilmu tu kita sendiri yang kena bijak untuk mengurus masa. Kena mengurus masa. Bagi orang yang berkeluarga, dia ada dia punya kita kata dia punya jadual dia. Supaya apa? Supaya perkara tersebut tak menjerumuskan seseorang pada sikap ekstrim tadi. Sikap ghulu sama ada dia terlampau semangat sampai akhir sekali mengabaikan tanggungjawab. Akhir sekali dia mula dah dia abaikan tanggungjawab dia terhadap anak. Sebab apa? Dia kata nak menuntut ilmu, aku kena fokus menuntut ilmu. Anak aku apa lantak pilah, isteri aku semua tak lantak pilah. Ini tak boleh. Ini bahaya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada juga macam anda tengok macam mana berlaku di kalangan sebahagian penuntut ilmu ni, bila mereka terlampau kita kata terlampau nak fokus tentang ilmu tu sampai tahap mereka mengabaikan maknanya muamalah mereka dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak-anak, sampai akhir sekali dia menjadi semangat ketika berada di hadapan majlis ilmu, semangat mendengar durus, semangat mendengar pengajian kitab, tetapi bila dia bermuamalah dengan isterinya, dia berubah dari sudut apa? Dia cepat marah. Anak dia buat salah sikit, dia cepat marah. Kemudian tak ada langsung kita kata muamalah yang baik, maknanya dari sudut ucapan yang baik, kata-kata yang baik, maknanya jadi kaku. Ini pun kena sentuh. Maknanya akhir sekali jadi apa? Jadi tak bermanfaat lah ilmu yang dia belajar tu. Maknanya apa tujuan dia belajar ilmu? Adakah tujuan dia untuk dia marah-marah kepada isteri ataupun marah-marah kepada anak dia? Sama juga bagi sebahagian orang yang bila isteri dia menuntut ilmu, punya fokus menuntut ilmu sampai anak diabaikan. Kadang-kadang anak diabaikan. Kemudian kita kata bermasam muka dengan suami, bermasam muka dengan isteri. Bagi suami bermasam muka dengan sebab letih. Tapi apakah kesan ilmu tersebut? Apakah bermanfaat? Sebab itu pentingnya pengurusan masa. Dan pentingnya kita kata apa? Bersikap pertengahan. Bersikap pertengahan. Sebab kita tak mahu ada orang yang dia bagi alasan dia sibuk menuntut ilmu, lalu dia abaikan tanggungjawab dia sebagai seorang bapa.
tanggungjawab dia sebagai seorang suami, tanggungjawab dia sebagai seorang isteri. Apa kata kunci yang kita kata yang dapat menyelamatkan seseorang daripada sikap ghulu dan pengabaian? Ikut sunnah. Sebab itu ikut sunnah Nabi ajar kita sa'ah-sa'ah. Ada waktu yang kita kena peruntukkan untuk keluarga, ada waktu yang kita kena peruntukkan untuk, kita kata, tugas kita yang hakiki itu menuntut ilmu. Kita sebagai penuntut ilmu, kita takkan dapat lari. Menuntut ilmu adalah, kita kata, perkara yang dah jadi sebati dengan kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena hati-hati, kita kena jaga. Sebab bukan semua orang boleh adapt, boleh serap kebiasaan. Ini ana bagi nasihat untuk orang yang sekarang ni mungkin dia masih bujang. Tetapi bila dia dah ada tanggungjawab nanti, kita tak mau jadi abai terus. Jadi abai terus macam mana? Contohnya macam orang yang dia sebelum menikah, dia menuntut ilmu, rajin. Bila dia dah menikah, dia dah abaikan terus. Ni pun tak boleh juga, abaikan terus menuntut ilmu. Tak ada langsung. Tak dengar langsung majlis ilmu. Tak datang kelas. Ni selalu berlaku. Tak saya tanya Ustaz Adli ke apa kan. Ustaz Adli selalu cerita. Waktu sebelum menikah tu, dia suruh Ustaz, tolong doakan jodoh saya. Ustaz, tolong carikan saya jodoh. Moga-moga nanti saya akan dapat menuntut ilmu dengan isteri saya tu. Istiqamah tu. Tapi lepas dah menikah tu, habis hilang. Tak pernah datang dah. Bukan kita nak suruh datang setiap kali kan, setiap hari. Bukan kita nak suruh datang setiap kali kelas tu. Ya, jangan putuskan. Itu yang paling penting. Jangan putuskan diri kita dengan majlis ilmu. Itu yang paling penting. Ya, tak datang, tak hadir sekali-sekala tu biasa kan. Kita pun tak mengharapkan orang nak dengar. Contoh macam dalam kita punya kuliah online ni pun, kita tak harapkan kita nak dapat dengar orang view kita ni sampai ratus-ratus K ke ribu-ribu ke. Kita tak harapkan. Kita tak harapkan juga kita kata ramai orang nak dengar kan. Tapi kita memang, kita tahu macam tabiat ilmu ni, tabiat majlis ilmu yang benar ni memang tak disukai oleh jiwa, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu kita tak harapkan perkara yang melampaui perkara yang berpijak di atas bumi, kita kata realiti. Tapi kita harapkan jangan putus. Kalau orang yang dah berterusan, jangan putus. Maknanya dia kena jangan jadikan alasan sibuk dengan isteri, sibuk dengan anak, akhir sekali tinggalkan terus majlis ilmu. Tak boleh. Maknanya itu menunjukkan dia maksudnya waktunya ataupun dirinya sendiri itu telah terputus daripada keberkatan. Sebab tidak ada, kita kata Nabi SAW sebut ad-dunya mal'unah. Dunia ni semua terlaknat kecuali apa? Kecuali orang alim wal muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Kita semua ni, kita tak alim, kita duk menuntut ilmu. Kita duk baca kitab ni, kita duk baca kitab, duk sabar baca kitab ni, duk kat situ je kan. Duk kat situ, kita duk bersabar duk baca kitab ni, sampailah kita pun tak tahu kita nak mati bila. Tapi itulah kita nak bagi tahu, biar kita jadi orang yang alim ataupun muta'allim. Kita ni semua pakat-pakat muta'allim, nak menuntut ilmu. Waman walah, dan yang tak dilaknat oleh Allah, orang alim, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang apa yang berkait dengannya, apa yang berkaitan dengan ilmu dan menuntut ilmu. Maknanya semua yang berkait dengan ketaatan. Disebutkan dalam riwayat, disebutkan illa zikrullah, apa yang mengingati Allah, yakni perintah-perintah Allah, ketaatan. Itu sahaja yang tak dilaknat. Dunia ni semua dilaknat. Kalau orang, kita tengok hari ni orang berbangga-bangga dengan dunia, berbangga-bangga dengan berlumba-lumba dengan keduniaan, dengan kemewahan dunia. Jadi kita jangan rasa sedih, maksudnya kerana kita nak jadi orang yang dikecualikan daripada laknat ni, jauhnya rahmat Allah. Laknat makna di sini dijauhkan dari rahmat Allah. Sebab itu kalau kita putuskan diri kita daripada menuntut ilmu, maknanya kita dah putuskan diri kita daripada rahmat Allah. Bahaya. Sebab itu, ya, ada waktu yang kita tak sempat nak follow, baik, tak ada masalah. Ada waktu kita tak sempat nak hadir, tak ada masalah. Tetapi jangan putuskan. Jangan kalau kita dah putus tu. Ini bahaya. Itu bahaya. Sebab itu syaitan dia akan tarik.
Maknanya dia akan cuba untuk tengok mana yang lebih dominan. Sama ada kita punya semangat ataupun kita punya semangat untuk buat sesuatu amalan tu, ataupun kita punya rasa kelemahan ataupun rasa kita mudah untuk cepat putus asa, semalas dan sebagainya. Dia akan tengok yang mana dominan. Sebab tu orang yang macam tadi terlampau semangat sampai dia abaikan benda lain pun tu bahaya. Yang mengabaikan majlis ilmu sehingga menyebabkan dia tinggalkan terus majlis ilmu, itu pun juga bahaya. Sebab tu yang sebaik perkara adalah pertengahan. Baik, jangan kita tinggalkan terus majlis ilmu, dalam masa sama kita kena jaga hak dan tanggungjawab kita kepada keluarga kita dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Baik, itu berkenaan dengan apa yang kita nak sentuh sikit tentang berkenaan dengan sikap ghulu berlebihan dan juga sikap pengabaian. Baik, ini memang kena ingatkan. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kita sebut tadi pasal isu apa? Pasal isu aktivis tadi kan. Aktivis yang kata tak perlu makan ikan apa tak bertangkap. Tengok, itu melampau juga, itu sama. Sebab itu dalam setiap perkara dia ada melampaui batas, dia ada yang bermudah-mudah, ada yang melampaui batas. Sebab tu sebaik perkara adalah pertengahan. Sebab itu umat Islam, Allah Ta'ala jadikan dia sebagai saksi untuk seluruh umat, sebab dia adalah umat yang pertengahan. Pertengahan daripada orang yang melampaui batas, pertengahan daripada golongan agama yang melampaui batas, ekstrim, pertengahan juga daripada golongan orang-orang yang mengabaikan agama ataupun mengabaikan sikap mereka terhadap agama. Baik. Sebab itu dalam Al-Quran Allah kata apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, umat yang terbaik. Apa maksud terbaik ni? Terbaik ni banyak tafsiran. Terbaik ni antaranya adalah dia umat yang pertengahan dari sudut dua kutub ekstrim yang berbeza. Kutub yang bermudah-mudahan mengabaikan agama, mengabaikan apa kita kata perintah agama, sunnah Nabi SAW, dan satu lagi kutub ekstrim juga yang memudah-mudah dan ataupun yang melampaui batas. Yang tadi mengabaikan, yang ini melampau ekstrim. Sebab tu umat Islam di pertengahan dalam setiap perkara. Banyaklah kalau kita nak sentuh tentang pertengahan ni. Contohnya dalam bab kita kata mengambil asbab, pertengahan juga. Jangan melampau-lampau. Yang ini kita kena tegur benda ni. Bab dalam ambil vaksin, pertengahan. Umat Islam, ahli sunnah dia kena pertengahan. Kita tak menafikan asbab. Asbab yang diharuskan. Ya, nak ambil vaksin silakan. Silakan. Ya, kita sokong untuk capai herd immunity, untuk capai immunity berkelompok. Ya, kita sokong kerajaan, kita pun ambil. Kita pun ambil lah, gagah juga ambil vaksin. Kita percaya dengan fatwa ulama kita. Kita tak sangka buruk dengan mereka, kita percaya. Ya, kita ambil vaksin, tak ada masalah, ambil vaksin. Dalam masa yang sama, bagi orang yang masih lagi ada skeptikal dan sebagainya, kita tak boleh nak paksa dia orang. Masih orang yang ada hak, maksudnya kita tak boleh nafikan hak dia orang. Dalam masa sama kita juga menentang orang yang melampaui batas sampai tahap dia kata ambil vaksin ni Yahudi, ambil vaksin ni kena terpedaya dengan konspirasi dunia apa semua. Yang tu pun kita tak setuju. Yang tu yang kita setuju kalau untuk diambil tindakan. Tapi orang yang ada pilihan, maksudnya dia ada bagi dia tak mau ambil. Kita boleh paksa? Tak boleh paksa. Dah nama apa hukum dia harus. Macam mana kita nak kata wajib? Kecuali kalau kerajaan wajib kan. Masalahnya tak wajibkan lagi kan, tak diwajibkan, masih lagi dalam hukum harus. Cuma kita galakkanlah. Cuma dalam masa yang sama, orang yang pro vaksin ni dia kena hati-hati jugalah, jangan melampaui batas. Ni sampai dia bergaduh dengan orang yang tak ambil vaksin ni sampai macam dah kafir dah orang yang tak ambil vaksin ni. Sama juga orang yang tak ambil vaksin. Anti vaksin dengan pro vaksin ni sama je. Sekarang ni kita kena sedar. Dulu yang mungkinlah kita awal-awal tu kita cakap yang anti-vaksin ni ada yang banyak yang ekstrim. Ya betul, tak nafi kan. Tapi dalam kita dah tengok kalau setiap isu, kalau dia dah melampau, dua-dua belah pihak ni melampaui batas. Kita sebagai orang Islam, kita dididik untuk berada dengan kebenaran. Kebenaran mengajarkan kita untuk sentiasa bersikap adil. Sentiasa bersikap adil maknanya kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan Islam melarang sikap melampaui batas. Ini sampai tahap apa?
Yang pro vaksin pun sama juga hulu dia. Sampai tahap oh kita kena sekat orang yang tak ambil vaksin ni, jangan bagi dia pergi hospital kalau dia sakit apa semua, kita kena sekat dia apa semua. Ini salah. Mana apa kita kata ajaran agama yang ajar kamu nak sekat hak orang lain? Betul tak? Ni kita kena cakap betul. Orang yang pro vaksin pun sama juga hulu dia. Yang pro vaksin yang hulu pun ada. Jangan ingat anti vaksin saja yang hulu. Ni peringatan untuk orang yang dua-dua lah. Peringatan untuk dua-dua pihak. Yang anti vaksin yang melampau pun ada, yang pro vaksin yang melampaui batas pun ada. Hulu dua-dua duduk. Ulat melampaui batas. Termasuk ulat. Kan? Ni sampai tahap dia pro vaksin sampai tahap tak boleh maksudnya kena macam seakan-akan kena beriman dengan vaksin tu. Dah tak ada dah apa ikhtiar lain. Dicakap tu macam dah tak ada Tuhan. Cakap tu sampai kita pun kadang-kadang wal'iyadzubillah, kita dengar tu bila tulisan-tulisan yang sampai pada kita memang kadang-kadang sakit hati kita tengok. Yang pro vaksin sama, yang anti vaksin pun sama. Dua-duanya kita kata sebab tu yang sebaiknya adalah khairul umur awsatuha. Sebaik perkara adalah yang pertengahan. Pertengahan maknanya kita tak berada di dua kutub ekstrim. Ambil vaksin. Dalam masa yang sama jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Nak ambil vaksin, ambil vaksin. Yang tak ambil vaksin pun kalau dia hak dia, itu hak dia. Dia tak mau ambil. Kerajaan pun tak wajibkan lagi. Tetapi dia pun jangan melampaui batas lah. Kena tunjukkanlah kena zahirkanlah apa dia kita kata toleransi dan sebagainya. So, kalau dia dah tahu dia tak ambil vaksin dan sebagainya, dia kena sedar lah. Dia kena tahulah macam mana dia nak berinteraksi. Tapi kita bukan nak galakkan orang tak ambil vaksin. Kita sebenarnya ambil vaksin. Kita pun sokong apa yang dianjurkan oleh pihak kerajaan untuk membina herd immunity ni, tapi dalam masa yang sama kita jangan melampaui batas lah. Kita pun tak kata orang yang tak ambil vaksin ni kena dihalang dia daripada mendapat perkhidmatan kesihatan dan sebagainya. Ini hulu juga melampau. Kan? Melampaui batas. Yang pro vaksin ini pun sama. Selalu kita duk sebut tentang anti vaksinnya, yang pro vaksin pun samalah hulunya. Sebab tu kena mengucap, kena ingat Allah Ta'ala. Kena ingat Allah Ta'ala. Jangan jadikan benda-benda yang macam ni, perkara-perkara yang pada asalnya bukanlah benda yang menjadi prinsip dalam agama pun. Ambil vaksin atau tak vaksin ni, tapi dijadikan macam prinsip lah pula sekarang ni. Dah jadi wala' wal bara' pula. Siapa ambil vaksin dia geng aku. Siapa tak ambil vaksin dia musuh aku. Ni wala' wal bara', ni jadi hizbi dah. Hati-hati. Hizbiyah ni bukan parti politik je. Ni vaksin dengan anti vaksin pun boleh jadi hizbiyah. Kena ingat. Anti vaksin pun sama, pro vaksin pun sama. Jangan kamu bina wala' wal bara' kamu di atas dasar ambil vaksin tak ambil vaksin. Salah. Sesat. Bid'ah. Kerana apa? Kerana membataskan wala' wal bara', ketaatan dan kesetiaan atas dasar yang tidak ditunjukkan oleh syarak. Ini kena ingatkan sahabat-sahabat kita. Sebab tu kena damai kan. Kena damai kan yang anti vaksin ni. Tapi yang kalau dah hulu dua-dua ni tak boleh nak kata apa lah. Susahlah nak damai kan. Kita kan. Orang kita cakap je ni, hak anti vaksin ni dia akan cakap macam tu. Hak pro vaksin pula cakap macam ni. Sebab tu kita pertengahan. Berpada-padalah. Berpada-padalah dalam bab-bab macam ni. Janganlah kita melampaui batas. Janganlah sampai tahap kita melanggar ukhuwah Islamiyah, melanggar kita kata prinsip-prinsip syariat yang perintahkan kita supaya menjaga hubungan kita, persaudaraan kita sesama Muslim. Jangan sampai kita langgar benda tu. Itu saja. Nak bergaduh fakta ke apa tu, bergaduhlah, tapi jangan sampai kita putus. Sampai al-bara', sampai berlepas diri macam orang yang ambil vaksin ni macam musyrik. Itu bagi orang yang menghulu tadi. Hak yang pro vaksin pula dia berlepas diri, bermusuh dengan orang yang tak ambil vaksin ni macam musyrik dah. Macam orang yang tak ambil vaksin ni syirik. Itu bahaya. Jangan kan. Jangan sampai tahap tu. Kita waspada. Berpada-pada, waspada, berpada-pada.
Kan? Jadi jadilah orang yang kita kata apa? Orang yang kita kata ikut amalkan Islam ni dengan sebenarnya, iaitulah adil dan berada di atas landasan sunnah, bukan kita melampaui batas. Baik, ataupun memudah-mudah. Baik. Kemudian jadi tak betul lah kita kata, sama juga macam orang yang aktivis tak makan ikan, sama sebab syaitan dah sesatkan dia. Jadi dia pun berpandangan tak perlu makan ikan. Kan? Haramkan makan ikan. Tak boleh tangkap ikan. Itulah cara untuk selamatkan alam sekitar. Tak betul. Kan? Tak betul, sebab dia bercanggah dengan apa yang disyariatkan. Apa yang disyariatkan kepada kita harus untuk kita makan ikan. Dihalalkan kita untuk makan ikan. Diharuskan untuk kita tangkap ikan. Cuma bila sampai bab bidang dia, sampai dekat bidang dekat penguatkuasaan dan sebagainya, adalah pakar-pakar dia. Betul lah kalau dia berkata kena maknanya penangkapan ikan tu perlu, proses penangkapan ikan tu perlu, kita kata perlu dilakukan dengan baik, dengan diselenggara dengan baik kan, pukat-pukat tu supaya tidak memudaratkan alam sekitar, supaya benda-benda yang dapat mencemarkan lautan itu tak dijadikan perkara tersebut tak menjadi punca pencemaran, rosaknya alam sekitar. Itu betul lah. Maknanya betul lah kalau yang aktivis yang cakap mengawal ataupun mengharamkan penggunaan macam plastik ataupun pukat tunda ataupun yang barang-barang yang susah untuk dimusnahkan, yang boleh mencemarkan lautan dan sebagainya, itu kita setujulah. Mengurangkan, maksudnya itulah Allah Ta'ala bagi kita akal, Allah Ta'ala bagi kita kemampuan untuk berfikir. Itu kajilah macam mana nak jaga alam sekitar. Ini kita tengok negara kita ni, kita sedih bila kita lalu dekat jalan tengok pokok-pokok, bukit-bukit ditarah, sungai dah tak jadi macam warna sungai dah. Ini kita sedih. Ini pun kita jangan ingat benda ni tak ada kaitan dengan tipu daya syaitan. Ni ada juga kaitan dengan tipu daya syaitan, bukan setakat dalam agama saja. Dalam pelaksanaan, dalam kehidupan dunia, dalam pelaksanaan, dia berpunca dengan agama juga. Dia berpunca daripada tidak ada tanggungjawab, tidak ada rasa tanggungjawab. Maknanya dia bukan sahaja perkara yang kita katakan berkaitan dengan tipu daya syaitan ni, dia pertama sekali berpunca daripada tipu daya daripada agama seseorang. Tapi dia memberi kesan. Jelas pegangan agama seseorang memberi kesan dari sudut integritinya dalam pekerjaannya. Yalah, kita tengok hari ni sungai, tak nampak sungai dah, dan kita sedih tengok sungai yang ada di setengah negeri, maaf cakap, dah jadi warna dah jadi macam tertarik dah tak nampak sungai. Kita takut generasi kita hari ni tak kenal sungai. Macam mana dia nak tahu sungai? Macam mana dia nak refleks dengan ayat Allah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang keindahan sungai-sungai dalam syurga? Macam mana dia nak refleks? Macam mana dia nak tahu sungai itu adalah sungai yang indah? Takkan dia nak tengok dalam TV saja, nak tengok luar negara saja. Bila dia keluar daripada rumah dia pergi dekat negeri dia sendiri, duduk dekat negeri dia sendiri, sungai tu dah cemar. Tak nampak warna sungai dah nampak warna tertarik. Macam mana kita nak bina kehidupan yang kita kata yang lebih baik, kalau alam sekitar pun tak jaga? Ni satu lagi mas tu kan, orang buka tengok laporan berita, buka saja, dibenarkan saja untuk pergi ke pantai ke, pergi ke tempat-tempat ni kan, ke Langkawi ke apa semua kan, cuba tengok orang tangkap gambar, habis buang merata-rata, tak ada kesedaran. Nampak? Bermudah-mudah. Dia tak tahu benda tu yang akan mencemarkan alam sekitar. Walaupun sikit sampah yang kau buang, tapi itu akan mencemarkan. Nabi SAW sebut cabang-cabang iman yang paling rendah, imatatul adha 'anit tariq. Kamu menghilangkan perkara-perkara yang boleh menyakitkan di jalanan, tapi kamu pergi buang benda yang menyakitkan hati orang.
Siapa tak kita tengok kan, kita tengok kat jalan tengok emas dibuang rata-rata. Ha? Sebab itu ana sebut yang awal-awal waktu ni, lebih baik kita buat apa, kesedaran. Tak perlu sangatlah nak pakai emas yang pakai buang tu. Ha? Sebab dia bukan apa, bila setengah orang dia jaga kan, sebab dia buang kat tong sampah, dia buang kat tempat yang sepatutnya. Tapi setengah orang tak. Dia kena bagi kesedaran. Akhir orang yang jenis tak reti nak buang sampah dekat tong sampah ni, dia kena pakai apa? Dia kena pakai mask yang buat sendirilah, mask. Sebab tu kena macam mana kita tak tahu kan. Sebab pasal apa? Pasal alam sekitar ni benda yang ya kita tengok banjir, kita tengok berlaku, bila lagi kita nak bagi kesedaran. Nak tunggu sampai semua satu Malaysia ni tenggelam dengan banjir, tenggelam di apa kita kata berlakunya bencana-bencana disebabkan tangan-tangan kita. Tak dinafikan. Perkara pertama sekali disebabkan dosa-dosa. Ya, dosa-dosa. Dia ada kaitan disebabkan syirik. Disebabkan tak kenal Allah, tak tahu hak Allah kat atas dia. Itulah yang menjadikan banyak sebab-sebab yang menyebabkan kerosakan di atas muka bumi. Bukan setakat buang sampah saja. Syirik menyebabkan bencana. Syirik, benda-benda khurafat. Alhamdulillah kita Menteri Agama kita baru ni keluar kenyataan betul. Sahih. Apa yang berlaku dekat Kedah, Gunung Jerai tu. Betul, memang betul, benda khurafat banyak kat situ. Kan? Jadi memang dalam Quran Allah Taala sebut banyak ayat. Antaranya perkataan Kristian atau orang yang mendakwa Allah Taala ada anak dapat meruntuhkan langit, dapat membelahkan bukit-bukit boleh terbelah disebabkan orang kata Allah ada anak. Sebab syirik, sebab perkataan syirik. Bukit boleh runtuh, bumi bergegar, langit boleh jatuh disebabkan tu. Jangan kita main-main. Sistem alam ni dia di bawah perintah Allah. Di bawah takbiran Allah, pentadbiran Allah Taala. Al-Khallaqul Alim. Rabbul Alamin. Jangan kita main-main. Kalau kita buat benda yang mengundang kemurkaan Allah, hati-hati. Sebab itu kita kena pentingnya amal ma'ruf nahi munkar. Baik. Balik pada apa yang diungkapkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Disebutkan di sini. Dikatakan lagi di sini, wa qassara biqaumin hatta at'amahum min al-'ashabi wa nabatil barriyah duna ghidha'i bani Adam wa tajawaza bi akharin hatta at'amuhumul haram al-khalis. Sampailah sebahagian kaum pula ada yang dijadikan diperdayakan oleh syaitan, sehingga ada sebahagian orang yang dia enggan untuk makan. Dia bersikap mengabaikan untuk makan. Dalam pemakanannya dia hanya mahu makan sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan darat. Tapi tak sebagaimana manusia yang lain pula, yang mana dijadikan sikapnya melampaui batas sampai dia makan semua benda, masuk perkara yang haram pun makan. Ada sebahagian orang kata Imam Ibn Qayyim, maksudnya syaitan berjaya memperdayakan dia, wa qassara biqaumin hatta at'amahum minal 'ashabi wa nabati barih duna ghidha'i bani Adam, sampai dia tak mau makan daging. Macam tadilah, macam kita kata aktivis ni kononnya vegetarian, kita ingat vegetarian. Vegetarian, dia tak mau makan daging, dia tak mau makan tu. Sama macam orang yang beragama, ada yang sebahagian agama Hindu, sama juga macam tu. Kan? Maksudnya syaitan berjaya memperdayakan dia. Dia tak mau makan daging, tak mau makan ni, dia nak makan ni je. Sampai apa yang menjadi ridha, gizi manusia yang ramai, maka diabaikan. Sama jugalah, dia banyaklah benda kan. Contoh macam orang tu dia apa kita kata, dia obses ataupun dia fobia dengan something, kemudian dia tak mau makan. Dia seakan-akan macam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ni pun kadang-kadang hati-hati. Macam nampak macam benda yang macam
simple. Sebab itu tengok Nabi SAW ajar kita, kalau kita tak suka something yang kita tak mau makan, tak suka something yang kita tak suka, kita just cakap kita tolak dengan baik. Kita tak perlu kata apa-apa, kita tak perlu ulas panjang. Contoh macam Nabi SAW ketika sebahagian sahabat, antaranya Khalid bin Al-Walid, sebahagian sahabat makan dhab, biawak padang pasir. Dhab kita tahu dhab. Nabi SAW bila diajak, Nabi diajak untuk makan oleh sahabat, dipelawar untuk makan, Nabi SAW tolak dengan baik. Nabi kata makanan ni maksudnya dalam hadis disebutkan Nabi SAW tolak dengan baik, dan Nabi SAW kata kaum dia tak biasa makan. Maksudnya orang Mekah tak biasa makan. Maksudnya dia tak biasa, maksudnya tabiat dia tak suka. So tapi Nabi SAW tak kata benda tu buruk, Nabi SAW tak kata benda tu busuk ke, Nabi tak kata benda tu haram ke, kan? Nampak? So kita pun macam tu juga. Kalau kita tak suka benda yang kita tak suka, contohnya makanan, adabnya kalau kita tak suka benda tu, okey, kita cakap kita tak makan, atau kita tak suka benda tu. Contohlah, kita bagi contoh, ada orang yang dia tak suka makan durian, ada orang dia suka makan durian, kan? Bila ada orang pelawar dia makan durian, dia kata tak apalah, aku tak suka. Tapi dia tak boleh kata okey, yang sunnahnya dia kata okey, aku tak berapa, bukan aku makan juga dulu, tapi aku tak berapa berkenan, aku tak berapa suka nak makan. Tak apalah, makan. Dia tolak dengan baik. Jangan dia mula start, durian ni busuk, durian ni gini, dia mula maki hamun makanan tu. Jangan. Dan dia akan membawa kepada akhir sekali, itulah kita kata sikap syaitan akan datang. Dia mungkin akan sampai tahap dia kata aku haramkan keturunan aku makan durian, macam tu. Bahaya. Kan? Ada orang yang sampai melampau sampai tahap tu. Macam itu Imam Ibn Qayyim kata tadi, dia sampai tak mau makan daging, tak mau makan apa. Macam tu juga kita tengok orang-orang yang sesat, ajaran-ajaran sesat dan sebagainya, di kalangan orang-orang kafir dan sebagainya, memang mereka jadikan nafsu mereka itu sebagai penentu. Apa yang aku suka, apa yang aku tak suka, tak boleh, macam jadi macam haram pula. Jadi jangan melampaui batas. Tak suka boleh, kita berhak untuk tak makan apa. Sebab tu Nabi SAW tunjukkan contoh yang terbaik. Nabi tak makan dhab, tapi sahabat makan, Nabi tak blame, Nabi tak cela dia orang, Nabi tak cela juga dhab tu. Jadi kalau kita tak suka benda tu, kita kata saya tak makan. Itu je, kan? Sebahagian pula orang, ada pula orang dia sampai tahap semua benda dia makan, haram pun dia makan, benda yang halal dia makan, benda haram pun dia makan. Ni pun kita kata syaitan dah sesat, kan? Dia dah tak ada lah, makanlah apa saja yang kau nak makan. Itu jadi macam orang kafir tu, makan kelawak, makan itu, makan dia ada eksotik, kan? Haiwan-haiwan eksotik, makan benda-benda yang haram, benda-benda yang kita kata yang diharamkan oleh syarak pun dimakan juga, tak kira. Yang penting dia nak makan. Ini pun tak boleh. Wa qassara biqaumin hatta jafau syuyukha min ahli din. Ini kita dah sebelum tu. Wa qassara biqaumin hatta zuyyina lahum tarkus sunnati Rasulillah SAW min an-nikah faraghabu anhu bil kulliyah. Faraghabu anhu bil kulliyah. Faraghibu anhu bil kulliyah wa tajawaza bi akharin hatta irtakabu ma wasalu ilaihi min al haram. Syaitan juga dia menimbulkan kita kata tipu daya kepada satu kaum. Dia menjadikan mereka mengabaikan sunnah Rasulullah SAW, antaranya nikah, yang merupakan kita kata sunnah para Nabi dan Rasul, pernikahan. Lalu sehingga dia membenci pernikahan tu secara kulliyah, secara total. Ini pun sama juga. Kalau kita tak mampu nak menikah, ataupun tak mampu nak menikahkan, contohnya ada macam-macam halangan, okey, tak ada masalah. Tapi jangan kita mencela pernikahan ataupun membenci pernikahan. Ni golongan-golongan kita kata feminis apa benda ni, semua ni dia macam-macam sekarang ni. Dia ada yang disuka nikah, tapi tak mau anak.
Ini pun ada zaman sekarang ni macam-macam pelik syaitan dah macam-macam lah tipu daya syaitan ni kita tengok. Dia dah memang upgrade dah macam-macam sekarang ni. Yang nak menikah tapi tak mau anak. Dia pula ada seruan pula, ada geng pula sana, ada aktivis pula. Dia kata hak untuk tak ada anak. Kan? Kita pun pelik lah kan. Kenapa lah dia nak fikir macam tu? Sedangkan pernikahan tu memang antara tujuannya untuk mendapatkan anak. Dia dah cara fikir dia tu dah terbalik dah. Dia tak ikut fitrah. Dia dah lari daripada fitrah. Kan? Ni samalah geng-geng liberal, geng-geng LGBT ni sama, ni perangai sama, sebiji. Semuanya diperdayakan oleh syaitan. Ataupun membenci pernikahan, ni pun tak boleh. Kan? Tu saya kata syaitan berjaya dia mendatangkan sikap pengabaian wa qassara biqaumin hatta zuyyina lahum tarkus sunnati rasulullah nikah. Sehingga dia berjaya untuk menghiaskan pernikahan ni adalah something yang tak bagus, bebanan, tak menyusahkan. So syaitan akan datang lah. Sebab tu kita tengok hari ni tentera-tentera syaitan ni ramai di kalangan manusia. Contohnya aktivis liberal ni, mereka akan cuba untuk mendatangkan naratif yang sangat buruk terhadap pernikahan dalam masyarakat. Ini kita kata sangat-sangat menyedihkan. Ya, kita tak nafikan memang ada masalah rumah tangga, masalah pernikahan. Memang takkan larilah kerana kita hidup di atas dunia ni memang akan diuji. Memanglah kita katakan dah negara kita ni memang negara orang Islam, negara orang majoriti umat Islam, negara yang kita kata syiar-syiar Islam tu ditegakkan. Agama rasminya adalah agama Malaysia. Walaupun kita tak nafikan kekurangan tu ada, sangat banyak kekurangan, aplikasi hukum-hukum syarak tu tak dapat ditegakkan, tetapi paling kurang kita jangan nafikanlah dari sudut pensyariatan nikah dan sebagainya. Bila ada masalah dalam pernikahan, ada pergaduhan ke, ada kezaliman ke, pergaduhan ke dalam pernikahan tu, belah mana ke, suami menzalimi isteri ke, isteri menzalimi suami ke, tak kira lah mana-mana, kita jangan mencela pernikahan tu. Kerana pernikahan ni suatu yang suci. Nikah ini syariat. Kena faham, nikah tu adalah syariat. Perintah Allah. Kalau ada masalah berkait dengan pernikahan disebabkan oleh kekurangan orang tu sendiri, orang Islam tu sendiri tak amalkan apa yang sepatutnya diamalkan, memanglah ada masalah, pergaduhan, ada penceraian, biasa, normal. Tapi sebahagian tentera-tentera syaitan di kalangan penganut-penganut, aktivis liberal dan macam-macam lah LGBT semua ni, mereka sebenarnya ada tujuan yang lebih buruk, adalah untuk mendatangkan kebencian terhadap pernikahan. Sebab tu dia orang akan datanglah, nikahan ni tak bagus kan, gini, macam ni, kalau menikah ni ada masalah, baik kamu duduk seorang-seorang, kamu membujang, baik kamu tak payah menikah, kamu tak fikir masalah, memang dia akan datangkan macam tu. Dan akhir sekali kita yang merana. Kita tengok orang yang contohnya macam orang yang maksudnya antara tujuan maqasid pernikahan ni adalah untuk apa? Menimbulkan sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, kasih sayang, rahmat dalam rumah tangga, bahkan dalam masyarakat. Sebab tu kalau kita tengok balik, kita tengok hari ni hakikatnya bila cuba tengok orang yang orang di barat yang tak menikah macam tu kan. Akhir sekali dia apa? Okeylah dia boleh ambil pets, dia bela anjing kan, tapi anjing ni tu boleh buat apa? Anjing, nama anjing still anjing. Okey, bela kucing, tapi kucing. Jadi dia still kucing, dia tak boleh jadi orang, dia tak boleh jadi manusia. Wal'iyadu billah, ada yang lebih teruk lagi sampai tahap dia dah tak menikah dengan orang, dia menikah dengan kartun. Astaghfirullahalazim. Na'udzubillahi minal dalal, na'udzubillahi minal kufri wad dalal, kekufuran. Kita minta lindung kepada Allah daripada kekufuran dan juga kesesatan. Sampai tahap tu lah, punya teruknya, punya kita kata dah tak ada life, tak ada hidup, tak ada makna dah hidup dia, melainkan dia hanya nampak benda yang kita kata tak bernyawa tu, dia dah macam jadi macam obses pada berhala dah lah kan. Sampai tahap macam tu. Yalah, sebab kartun tu apa benda?
sampai kahwin dengan kartun. Punya teruknya. Punya teruknya. Contoh kat Jepun kan. Ada kita tengok pernah baca berita pasal itu. Sebab itulah kita kata apa? Syaitan dia akan datang. Dia akan menimbulkan was-was, dia akan menimbulkan rasa kita ni benci kepada sunnah Nabi SAW. Baik. Faraghabu anhu bil kulliyah, sampai dia akan benci terus pernikahan. Jangan. Kalau kita tak mau menikah, ya, mungkin ada sebab-sebab, ada faktor-faktor ataupun ada penghalang-penghalang. Ya, tak ada masalah. Syarak juga tak kita kata meletakkan kewajipan tu secara jazam. Secara wajib aini atau semua orang menikah. Dia ada kita kata dia ada perincian hukum. Sebab itu ulama bahaskan hukum pernikahan ni berlega pada wajib, sunnah, harus, mustahab, harus, makruh dan juga haram. Boleh jadi orang tu dia tak menikah sebab hukum dia kalau dia menikah juga haram. Dalam keadaan yang tertentu. Contohnya orang yang boleh memudaratkan orang lain. Contohnya kalau menikah maksudnya tak tersampai maksud nikah tu. Contohnya orang yang ada penyakit, katakan penyakit yang boleh merebak dan sebagainya, dia tak boleh menikah, masa haram untuk dia untuk menikah. Contoh. Boleh jadi harus, boleh jadi wajib. Wajib bila mana yang wajibnya kita tengok hari ni, bila mana anak-anak muda sekarang ni dah tak boleh kawal pergaulan mereka, dah tak boleh kawal nafsu mereka, dah tak boleh kita kata apa, dah terlampau mengikut nafsu mereka. Dan mereka kita kata sepatutnya dikawal hal tersebut dengan antaranya adalah pernikahan sebagai satu solusi yang paling ampuh supaya mereka menjaga kita kata maruah mereka, menjaga kehormatan mereka, menjaga pandangan mereka. Tapi ada orang tanya lagi, tapi kenapa ada orang yang dia dah menikah tapi dia still buat benda haram? Menikah tapi still buat benda-benda yang terkutuk. Menikah still berzina. Menikah still melakukan kita kata jenayah-jenayah, gangguan seksual, rogol dan sebagainya. Dah menikah dah, buat juga benda tu. Sebab apa? Sebab puncanya bukan kerana pernikahan tu, tapi puncanya kerana orang itu dia tak tahu apa tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perkara pertama yang perlu diselesaikan adalah akidah umat. Pegangan akidah, pegangan tauhid. Sebab itu kalau kita tengok balik, memang kita boleh bagi satu solusi nikah, tapi tak semestinya nikah tu sebagai solusi yang utama. Sebab itu macam orang yang dah macam contoh yang dah terkena penyakit yang obses dengan orang yang kita kata dah sampai tahap kita panggil gila seks ni. Dia dah tak boleh, kita kata dia dah tak boleh kawal nafsu dia sebab dia dah ikut nafsu dia. Menikah ke tak menikah ke, dia tetap, kalau dia tak tahu apa tanggungjawab dia, dia hanya ikut nafsu dia, nikah ke 3-4, dia tetap tak cukup. Itu masalah dia sekarang ni. Masyarakat kita ni kronik dia sampai tahap Sultan Selangor sampai dalam khutbah Jumaat kan, ada Sultan Selangor keluarkan dikri ataupun keluarkan satu kenyataan tentang kebimbangan Sultan tentang jenayah seks, jenayah gangguan seks di negeri Selangor contohnya. Sebab itu kita kena fikir apa masalah punca dia. Punca dia kerana tak kenal Tuhan, tak tahu apa tanggungjawab terhadap Tuhan. Dia hanya fikir apa yang nafsu yang dia seronok nak buat, itu dia buat. Itu orang yang walaupun dia menikah pun dia takkan selesai masalah. Bahkan kalau dia menikah lagi mudarat. Orang yang gila seks ni, anda pun tak tahu penyakit apa, kalau bagi menikah, dia takkan jadi ubat juga bagi dia. Sebab dia tak cukup. Dah menikah, dah isteri dia dah cantik macam mana sekalipun, dia tetap rasa tak cukup. Dia nak tengok orang lain lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu kita kata benda ni dia kita kata disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh akidah, disebabkan oleh tauhid. Apa yang masalah yang berlaku dalam masyarakat ni berpunca daripada pegangan akidah, pegangan tauhid, keyakinan dia kepada Allah. Macam mana dia tengok diri dia, tanggungjawab dia di dunia ini, hak Allah Ta'ala yang dia kena tunaikan, yang dia kena laksanakan,
Yang tu kesedaran tu. Kesedaran. Kan, kesedaran tu. Sebab tu kita tengok ni memang membimbangkan. Jenayah tentang gangguan seksual ni memang sangat membimbangkan. Dan kita tak boleh anggap benda ni remeh. Masing-masing pihak perlu ambil peranan. Kerajaan dia kena bertindak. Dia kena ambil peranan. Dia sebagai pemerintah. Kalau boleh dia sekat, apa dia kita kata sekat laman-laman web yang tak ni kan, betul, ataupun apa dia perkara-perkara yang boleh bawa, kena sekat. Total. Ambil tindakan. Kan? Bagi ibu bapa pun kena ada peranan. Jangan duk harap cikgu kat sekolah dia. Jangan duk harap kerajaan dia, duk pompang-pompang kerajaan gini, kerajaan ni. Dia kat rumah dia tak pernah nak cakna tentang apa yang anak dia tengok. Anak dia tengok apa? Bagi gadget. Selesai masalah. Bagi sekarang ni masalah kita. Bagi peranti dekat anak, okey, selesai masalah. Tak. Bagi peranti, tak lagi masalah. Sebab dia bukan tak boleh bagi, tak kawal. Satu. Ni tanggungjawab ibu bapa masalah. Kemudian tak jaga pergaulan. Dari sudut tak jaga pergaulan ni banyak juga. Daripada kecil tu asyik anak tu lelaki dengan perempuan tak jaga aurat daripada kecil lain cerita, tapi dah sampai usia 7 tahun. Bahkan sekarang ni kalau 5-6 tahun pun kita tengok dah cepat. Kecenderungan seorang anak itu lelaki kepada perempuan tu kita dah nampak dah. Seorang bapa dia kena observe, dia kena tengok. Dia bukan tahu dapat anak je. Bukan tanggungjawab dia bagi makan saja tau. Saya selalu sebut, dia kena observe anak dia, perubahan-perubahan psikologi anak dia, perubahan fizikal, perubahan kita kata perubahan dari sudut tingkah laku. Seorang ibu dengan bapa bertanggungjawab. Dia bukan serah anak dia pergi sekolah, okey, buka anak dia YouTube, okey, dengar ceramah cikgu, dengar cikgu mengajar, PDPR apa semua, okey, cukup. Kemudian dia pun biarlah anak dia buat apa. Nantak pergilah. Ini masalah. Dia bertanggungjawab. Dia kena tahu. Kemudian anak, lelaki dengan perempuan. Sebab tu dalam sunnah sangat cantik. Nabi SAW perintahkan supaya dipisahkan tempat tidur anak, lelaki dengan perempuan. Ketika usia 10 tahun atau 7 tahun. Dia tak menjadi penetapan kat situ mesti kena 7 tahun atau 10 tahun. Tak menjadi penetapan di situ. Kalau kita tengok anak kita ni 5 tahun dia dah mula terdedah dengan perkara-perkara yang kita nampak kecenderungan dia tu. 5-6 tahun sekarang ni. Bahkan hari ni kita tengok dahsyat lah. Budak 6 tahun, 7 tahun pun dah pandai cakap benda-benda yang mengarut. Yang kadang-kadang kita terkejut dengar. Kita waktu usia macam tu, kita tak pernah tahu apa benda yang dia cakap. Ini memang menandakan kerosakan dalam sistem pendidikan. Kebobrokan yang berlaku dalam sistem rumah tangga. Sistem kita kata rumah tangga. Peranan ibu bapa. Kita sedih, kita dengar kadang-kadang. Budak baru 5-6 tahun. Cakap benda-benda yang kita kata apa? Aku waktu kecil ni aku tak pernah cakap ni. Sebab satu lagi, mak ayah. Tak kira lah mak ayah, keluarga dia. Dia punya mak saudara ke, bapak saudara ke, sepupu sepapat. Ini maksudnya kena ada peranan. Kadang-kadang kan, mak dengan ayah ni kadang-kadang mereka tak jaga dari sudut ucapan mereka, kadang-kadang apa yang pelakuan yang mereka adakan di hadapan anak. Kadang tak jaga. Pergaulan. Akhir sekali anak tengok. Lepas tu kena hati-hati. Anak tengok. Anak dia tengok, dia akan ikut. Ataupun apa yang dia lihat di syashah, yang ni di TV, di internet. Itu bahaya. Kita kata cabaran hari ni. Kalau kita seorang mak dengan ayah, ibu dengan bapa ni, dia tak bersikap tegas. Bapa pula lembek. Bahaya. Lagi bahaya. Daripada awal lagi dah biarlah dia kecil lagi, biarlah. Jangan. Kita kena alert. Perubahan pada anak tu kena. Sebab itu bila dah sampai usianya, Nabi SAW perintahkan
Anak lelaki dan perempuan itu dipisahkan. Wa farriquhum bainal madaji'. Atau farriquhum fil madaji'. Pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Jangan duk ingat kecil lagi. Kita duk tengok anak kita kecil lagi, alah kecil lagi. Padahal dia dah besar. Tapi pandangan kita duk tengok kecil lagi, tak apalah dia tidur dengan adik dia. Alah ni kakak dia je pun, tidur. Akhir sekali, ini yang menyebabkan kita tengok berlaku dalam masyarakat kita baca berita baru-baru ni. Bukan setakat gangguan tu melibatkan gangguan seksual saja, sumbang mahram. Na'udzubillah min zalik. Ini benda yang kita sangat-sangat ngeri kita dengar. Sumbang mahram. Ini benda yang kita, kalau boleh kita dalam masyarakat Islam ni, kita jangan jadikan benda, kes-kes macam ni benda yang jadi normal. Jangan kita biarkan berita-berita yang macam ni dianggap sebagai macam macam rompak, macam curi biasa, yang macam merompakkan macam biasa. Jangan. Orang kafir yang tu yang mereka nak. Mereka tak ada apa. Orang musuh-musuh Islam itu yang mereka nak. Kerosakan sistem kekeluargaan. Rumah tangga porak-poranda. Itu yang pun nak. Tak jaga pergaulan. Sebab itu kena jaga. Ni kadang-kadang orang kita ni dia jadi, tak tahulah nak cakap, susah. Anak dia nampak kecil lagi. Tak, jaga. Sebab tu kena observe. Itu kamu jadi ibu dengan bapa, tanggungjawab kamu. Kan? Kenalah upgrade ilmu. Sebab tu kena menuntut ilmu. Mak dengan ayah tak boleh duduk ditakut lama. Hanya serah pada hantar dekat sekolah, okey, serah kat cikgu. Dia ingat cikgu tu 24 jam nak kawal anak dia. Dia tanggungjawab dia. Ibu bapa. Sebab tu kena ingat kan. Sebab tu dalam, mungkin boleh dicadangkan dalam kursus-kursus pernikahan. Kursus-kursus pernikahan yang diadakan dalam pejabat-pejabat agama yang buat. Ni kadang-kadang kita dengar tu, kursus pernikahan ni duk cerita pasal apa? Duk cerita pasal hubungan kelamin je. Hak ustaz ceramah pun sama. Hak tu je lah modal dia. Tak ada nak cerita pasal tanggungjawab. Sebagai seorang. Sebab ni ilmu parenting ni dia kena masukkan silibus itu, masukkan dalam ni. Apa kita kata? Kursus pernikahan tu kena letak. Ni kena sebut ni. Kalau siapa yang dengar ni yang ada, mungkin ada link dengan pejabat agama, kena cadangkan. Khusus pernikahan jangan duk cerita pasal hubungan suami isteri saja. Khusus pernikahan tu kena masuk sekali parenting. Kena masuk sekali macam mana nak jadi ibu dan bapa yang baik, yang soleh. Macam mana nak didik anak yang salihah. Macam mana nak didik anak jadi soleh. Bukannya setakat cerita menikah, okey gini, pengurusan keuangan sebelum nak menikah tu. Itu apa benda? Tak ada manfaat pun. Pernikahan bukan pernikahan bukan dilihat pada kita kata kelambu katil yang kamu tempah tu. Bukan dilihat pada pelamin yang kamu tempah beratus-ratus ribu. Itu bukan kebahagiaan, itu bukan ukuran kebahagiaan pernikahan. Pernikahan dilihat pada tanggungjawab. Kamu jadi seorang suami, tanggungjawab suami. Kamu jadi seorang ibu, seorang isteri, tanggungjawab isteri. Dan kamu akan ada anak nanti. Tanggungjawab terhadap anak. Macam mana nak didik anak? Kena masuk kan? Anda tengok tak ada lagi lah. Mungkin ada sikit-sikit tapi sekadar. Sebab tu kalau kita, anda dulu ingat waktu ambil kursus pernikahan ni, kursus nikah kahwin ni, itulah ceramah-ceramah benda yang tak apa-apa. Melawak kadang-kadang tu melawak tak kena tempat. Melawak benda-benda yang tak perlu dijadikan bahan lawak pun. Itulah kita kata orang kita ni pasal dia suka benda lawak, benda yang tak ambil serius. Benda pasal nikah ni pun semua nak dijadikan bahan lawak. Gelak-gelak ketawa menikah. Itu punca. Kita kena muhasabah. Bukan setakat tengok lepas tu penceraian banyak. Kena muhasabah, tengok balik. Pejabat agama kena ambil tanggungjawab. Orang pejabat agama ni, kerajaan, pemerintah kena ambil tanggungjawab. Dah tahu benda ni dah berlaku. Penceraian, kes kita kata rumah tangga.
dah ni sekarang ni dah kronik ni, sumbang mahram, gangguan seksual dalam rumah tangga sendiri dah tak boleh nak percaya dah. Sampai tahap, kita jangan sampai tahap seorang anak tak percaya dengan bapa dia sendiri, seorang isteri tak percaya dengan suami dia sendiri. Jangan sampai tahap tu. Jadi porak peranda. Saya tu kena muhasabah. Orang pejabat agama, orang yang buat kursus-kursus pernikahan tu, dia kena letakkan. Panggil orang yang pakar, panggil. Jangan kira pakar tu kira nak ni je. Bagi betul-betul ilmu. Jangan kira nak kos je, kos gini bayar. Jangan. Itu masalah juga. Baik, jadi sampai tahap benci pada pernikahan. Nampak? Wa tajawaza bi akharin hatta kamu ma wasala ilaihi min al-haram. Ini melampau pula pihak yang seterusnya sampai zina pun halal. Jadi dia terjebak dalam perkara yang haram. Itulah syaitan, dia datangkan tipu daya. Sama ada melampau-lampau ataupun berkurang-kurangan ataupun mengabaikan tanggungjawab. Baik. Kata Imam Ibn Al-Qayyim lagi. Wa qassara biqaumin hatta jafau syuyukha min ahli ad-din was-salah wa a'radu anhum wa lam yaqumu bihaqqihim wa tajawaza bi akharin hatta abaduhum Allah. Syaitan jugalah yang menjadikan, memperdayakan sebahagian kaum sehingga mereka apa? Sehingga mereka membenci para masyayikh. Jafau asyuyukha min ahli din wassalah. Membenci orang-orang guru-guru, syuyukh, yakni kita kata orang-orang yang syuyukh di kalangan ahli din, di kalangan orang-orang kita kata yang membawa agama. Wassalah, orang-orang yang baik. Membenci orang-orang soleh, membenci orang-orang yang baik. Syaitan juga datangkan. Wa a'radu anhum, dan supaya mereka berpaling daripada orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang guru-guru agama, guru-guru kita kata asatizah, syuyukh, masyayikh, ulama-ulama. Sebab apa? Tengok media sekarang pun main peranan. Satu kes yang melibatkan seorang guru agama lalu digembar-gemburkan macam semua orang guru agama macam tu. Betul tak? Itu peranan media. Media dan juga kita masyarakat, dia suka sensasikan cerita-cerita kalau melibatkan orang agama ni. Inilah di-highlightkan. Sebab nak bagi orang tak hormat orang yang bawa agama. Padahal masalah itu berlaku hanya pada satu individu, bukan pada semua. Ni orang liberal pun sama juga. Diserang institusi agama, diserang menteri, diserang ini, diserang pejabat agama, diserang. Dia kata ni tak bayar, tak buat kerja, makan gaji buta. Dia kata ni, padahal pejabat agama tu duk turun bagi zakat kat orang. Depa buat kerja. Yang tak buat kerja tu ada juga, tapi janganlah kita hukum secara pukal. Yang menyeleweng pun ada juga, tapi jangan kita hukum pukal secara pukul rata. Sebab itu syaitan, ini kerja syaitan lah. Syaitan yang mendatangkan rasa, tengok, tak payahlah dengar. Tengok selalunya orang agama ni, dia gini. Macam Ana pernah teringat dulu ada seorang hamba Allah ni, dia duduk dengar kuliah Ana. Ana pun tak tahu dia marah kat siapa, dia benci kat siapa tak tahu. Tiba-tiba dia maki hamun. Dulu ada, Ana rasa mungkin admin dia ingat kot. Ada seorang ni, tak tahu, kita pun tak kenal. Dia maki hamun dekat kita, dekat YouTube kalau tak salah tu, kat satu komen. Dia maki hamun. Kita pun terkejut, apa salah aku kan? Kita pun takut juga. Aku ada buat salah dengan orang kan? Sebab kita pun tak yalah, kita tak mendabik dada kata kita ni tak buat salah orang. Kita pun cubalah check. Suruh kawan-kawan, suruh admin pun check kan. Tengok dia punya account tu, tengok rupa-rupanya kita tengok balik dia punya post-post yang sebelum ni, dia ada isu lah dengan seorang ustaz ni. Ada seorang ustaz, tak tahulah ustaz mana. Tentang isu lah, ada satu isu. Mungkin ustaz tu buat salah lah kan. Mungkin ganggu dia punya rumah tangga ke apa, ganggu isteri dia ke apa. Akhir sekali dia hukum semua ustaz macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamatan alfa. Jadi kita tengok pun dia ada macam mental sikit lah kan. Tengok duk main muzik apa semua kan. Kita memang orang yang macam tu memang macam tu. Jadi kita pun tak layan lah.
Ha? Tapi kita teringat lagi, dia kacau kan, dia kacau. Bukan Nana saja tau, dia kacau beberapa orang ustaz lagi. Maknanya dia memang, mungkinlah dia tak puas hati dengan seorang ustaz ni, dia jadikan semua ustaz sama. Kesian. Kesian ustaz-ustaz yang tak ada kaitan dengan dia kan. Ini pun bahaya juga. Kan? Ini datang daripada syaitan juga, maknanya syaitan datang kan. Okey, kalau seorang tu terlibat dalam seorang yang ada latar belakang agama terlibat dalam jenayah. Kemudian dia jadi apa? Dia jadi skeptikal dengan semua orang. Yang ni yang kita tak mau. Kan? Sebab tu media ambil main peranan. Kalau orang tu salah, ya salah. Kalau kata ustaz tu buat jenayah, ya sabitkan jenayah, tapi jangan salahkan ustaz lain. Jangan salahkan orang agama lain, jangan salahkan pejabat agama, jangan salahkan mufti, jangan salahkan menteri agama. Tak betul. Kan? Mantik tu tak betul. Cara logik tu tak betul. Tak logik langsung. Kita kata tak logik langsung. Sebab itu dia jadi macam ni lah. Dia sama juga orang liberal buat macam ni juga. Kan? Dia nak hentam orang tu, dia nak hentam orang yang dia ambil bidang agama, nak kata semua orang yang ambil bidang agama ni semua tak guna, semua menyeleweng, semua makan gaji buta. Dia nak tuduh kata orang yang kerja kat pejabat agama ni tak buat kerja apa semua. Tak boleh. Haram. Itu membuat tuduhan. Tak boleh. Kan? Kalau ada orang yang terlibat dalam rasuah ke apa ke, kan, dia je salah. Kita tak boleh salahkan seluruh menteri. Macam tu kan? Macam tu lah juga. Kalau seorang yang terjebak pentadbiran, dalam pentadbiran kerajaan terjebak dalam rasuah, salah dia je. Kita tak kata satu kerajaan tu salah, satu seluruh menteri salah. Macam tu juga. Senang je benda ni. Tapi kita rumitkan keadaan dengan kita buat macam tu. Sebenarnya benda ni datang daripada was-was syaitan. Datang daripada kita kata gangguan syaitan, tipu daya syaitan yang dia nak supaya orang bersangka buruk dengan syuyukh, yakni orang-orang yang mengajar agama, asatizah, ulama, para ulama, supaya mereka bersangka buruk. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, qassara hatta jafau asyuyukh min ahli din wassalah. Mereka akan mengabaikan ataupun mereka tidak mahu mereka tidak menghormati ataupun mengabaikan dan bahkan membenci para masyayikh, ulama-ulama, orang-orang yang membawa agama, orang-orang soleh, dan akhir sekali berpaling. Saya tak mau dengar nasihat orang. Dia kata tengok semua penunggang agama, dipanggil jahat kan. Ini juga penunggang agama semua. Kan? Dia geng-geng liberal macam tu. Kan? Saya tengok kalau orang pakai kopiah sikit dia dah mula skeptikal. Orang ada janggut sikit dia dah macam orang barat kan, macam orang kafir. Janggut tebal sikit teroris. Macam tu perangai syaitan. Tengok orang pakai jubah sikit, teroris. Ada janggut lebat sikit, teroris. Apa punya perangai, apa punya pemikiran. Masih ada lagi kan, bukan kita tak kata semua, tapi ada lagi orang yang kita macam tu. Perangai tu macam itu Ibn Qayyim sebut tadi. Dia jadi membenci, akhir sekali membenci orang yang bawa kebaikan, membenci alim ulama, membenci masyayikh, membenci kita kata orang yang mengajak kepada agama. Sampai mengabaikan, akhir sekali membenci dan tak menunaikan hak-hak mereka. Ada pula kaum watajawaza bi akharin hatta abaduhum ma'allah. Subhanallah. Cantik Imam Ibn Qayyim contoh ni. Sebahagian orang pula, sebahagian kaum pula, sebahagian golongan pula, iblis sesatkan juga. Syaitan tak biar mereka bersendirian. Syaitan sesatkan juga mereka sehingga mereka melampaui batas, sehingga mereka menyembah para masyayikh, menyembah orang alim, menyembah orang salih, orang soleh, orang yang baik itu bersama Allah. Ulu kepada orang soleh. Ada pula yang angkat sampai tok guru dia macam Nabi. Ini ulu. Melampau. Tadi macam liberal lah. Jadi contoh kita bagi liberal. Dia tak menghormat langsung orang agama ni. Dia nampak orang agama ni, dia kata apa? Tunggang agama terus. Dia terus panggil penunggang agama. Ni jahat. Yang jahat lagi, sama level jahatnya, bahkan sama-sama dalam kategori orang yang berada dalam tipu daya syaitan, iaitulah melampau terhadap orang-orang soleh sehingga mereka taksub, fanatik, mengangkat orang soleh tu macam Nabi, mengangkat orang soleh tu macam Tuhan tu.
sembah bersama Allah. Maknanya kalau orang soleh itu, orang guru dia, tok guru dia, tok syekh dia kata benda tu halal, maka dihalalkan. Kalau dia kata benda tu haram, diharamkan, walaupun perkara itu bertentangan dengan syariat Allah. Ini yang ada ajaran sesat ni. Mimpi tok guru dia, mimpi orang tu, mimpi orang ni, dia pegang betul-betul. Hak ayat Quran jelas-jelas suruh ikut Allah, ikut Rasul tu dia tak mau pegang. Dia mimpi tok syekh dia juga yang dia nak pegang. Ni kita kata syaitan juga yang sesatkan dia. Sampai menyembah mereka bersama Allah, mensyirikkan Allah, akhir sekali jadi sembah. Sembah ni bukan setakat sujud saja. Maksud menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan oleh tok guru tadi yang bertentangan dengan hukum Allah. Jelas. Ini pun banyaklah ajaran-ajaran sesat sekarang ni. Yang pelik-pelik sekarang ni, ini pun perlu diberikan perhatian. Sebab itu kita kata ahli sunnah dia pertengahan. Kita hormat orang alim, kita bagi hak orang alim ni, apa dia, haknya kita tunaikan hak orang alim, orang ulama, orang-orang soleh, orang-orang baik, guru agama dan sebagainya, bagi hak mereka, hormat mereka, tapi jangan melampaui batas sampai angkat mereka ni, takdiskan mereka, sucikan mereka sampai tahap mereka ni macam kita kata nabi ataupun macam wali, ataupun jadi sampai tahap macam Tuhan terus. Wal'iyadzubillah, sampai fanatik tu sampai teruk lah. Dahsyat kita tengok kalau orang fanatik dengan orang baik-baik ni, orang-orang soleh ni, orang alim ulama ni, dahsyat dia punya taksub dia, ada ghulu. Macam baru ni ada orang share kat mana, dah lama dah lah, orang yang taksub dengan seorang ustaz ni, ustaz selebriti lah. Dia kata sampai keluarkan perkataan-perkataan yang jelas syirik. A'udzubillah min dzalik. Anda pun tak ingat dah dia ada orang print screen, dia orang share. Memang kita geleng kepala kita ni memang taksub. Memang dahsyat ni, kita kata syaitan memang dah menipu daya, berjaya menipu daya. Baik, jadi kita dah sampai waktunya. Baik, jadi insya-Allah pada kedah akan datang kita akan sambung pada masih lagi apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkenaan dengan contoh-contoh bagaimana syaitan, bagaimana iblis, aduullah, musuh Allah, tentera-tenteranya di kalangan syaitan, sama ada syaitan di kalangan jin dan manusia, mendatangkan tipu daya dari sudut kita kata menyebabkan seorang itu mengabaikan, terjebak dalam pengabaian, meremehkan perintah dan larangan Allah, ataupun dia melampaui batas dalam melakukan perintah Allah, ataupun dalam berinteraksi dengan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Baik, jadi kalau ada soalan, kita satu soalan ke? Kalau ada satu soalan yang berkait. Baik, kalau tak ada soalan, baik, ada soalan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan pandangan yang mewajibkan kerajaan bayar pampasan kepada keluarga orang yang mati sebab ambil vaksin? Baik, wallahu ta'ala a'lam. Sebenarnya kalau kita tengok balik, memang dia dari sudut kita kata kalau betul-betul kematian tu adalah disebabkan oleh vaksin, kematian tu memang dia tak ada, memang dia kita kata memang disebabkan oleh vaksin, bukan sebab lain. Kat situ kalau dari sudut hukum Islam memang dibahaskan berkenaan dengan diat, tetapi dia kena tengok syarat lah, kena tengok syarat-syarat. Maknanya al-mu'min ala syurutihim, sebagaimana dalam hadis kena tengok syarat-syarat pula. Maknanya mukmin itu dia berdasarkan syarat-syarat yang diletakkan, ataupun sama ada dia masuk dalam kategori dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan khusus berkenaan dengan perubatan. Adakah vaksin ni dia berkait dengan perubatan? Sebab orang yang contohnya macam dalam hadis disebutkan tentang anda tak ingat, dalam riwayat Imam At-Tirmizi kalau tak salah, berkenaan dengan doktor ataupun pakar perubatan ataupun doktor, tabib, yang memang diketahui kemahiran mereka dan mereka diberikan jaminan. Maknanya jaminan di sini maknanya kalau berlaku apa-apa yang merosakkan ataupun yang memudaratkan si pesakit, maka dia tak, maknanya pesakit tadi tak boleh menuntut apa-apa sebab dia memang dah di bawah jaminan. Maknanya bawah jaminan ni maknanya dia memang sebab tu dalam kita kata di bawah maknanya apa yang syarak dah letakkan di bawah syurut, yakni di bawah jaminan seorang perubatan tu, maknanya pakar perubatan, tabib atau doktor tu. Maksudnya kalau berlaku apa-apa pun, maksudnya dia
tak boleh menuntut apa-apa. Maksudnya dia maknanya dia bukan disebabkan oleh kelalaian. Tetapi kalau orang tu dia tak diketahui sebagai tabib. Sebab tu Nabi kata orang tu dia tak diketahui sebagai tabib, tak pernah mahir dalam perubatan, tak pernah diketahui, tak dipercayai, maksudnya kredibilitinya dalam bidang perubatan, maka orang ni dia kena dia maksudnya kalau orang tu mudarat, orang tu mati ke apa, dia kena bayar diat ataupun dia kena tanggungjawab. Sebab tu dia kena tengok dari sudut tu, dari sudut apa kerajaan, maksudnya dia dalam konteks apa. Sebab tu wallahu taala alam, ana nak bagi pandangan pun ana pun sendiri pun jahil dari sudut kita kata yalah tapi secara umumnya macam itulah kita kata dia balik pada adakah orang tu mati betul-betul kena vaksin atau dia kena balik pada apa yang dah design dengan apa sebelum dia vaksin tu kan. Sebab tu dibagi pilihan kan, sebelum nak ambil vaksin tu dia tanya dulu, bukan dipaksa. Sebab tu based pada pilihan. Sebab tu dia tak syarat. Sebab tu kena balik pada syarat tu. Sebab tu kita pun tak salah kan kalau orang yang tak. Sebab tu dia pegawai perubatan tu sendiri pun dia tak paksa kita kan. Ana sendiri ambil sebelum nak ambil vaksin tu dia sendiri tanya, betul-betul nak ambil ke? Dia tanya. Kita kata ambil, kita sign. Tawakal kan, tawakal. Tapi kalau berlaku sebab tu wallahu taala alam, kalau dari sudut perundangan Malaysia ni ana tak boleh nak cakap lah, dari sudut undang-undang Malaysia ni ana tak berani nak cakap lah. Tapi dari sudut hukum syarak dia kena balik pada sama ada dia memang betul-betul memang maksudnya atas kelalaian, maksudnya memang kena bayar diat lah. Kalau betul-betul kelalaian, diat. Tapi kalau disebabkan benda lain, dia tak wajib diat. Maksudnya kena bayar denda lah kan, ataupun pampasan. Wallahu taala a'lam. Yang tu kena serah orang yang lebih pakar. Anda boleh bagi tahu macam tu je. Barakallahu fikum. Yang penting kita ialah macam tadilah, balik pada yang Imam Ibn Qayyim kata, jangan kita bermudah-mudah, jangan juga kita melampaui batas. Baik, jadi ana rasa cukup setakat itu. Semoga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan, memberikan manfaat atas ilmu yang kita sampaikan, menjadikan ilmu yang kita sampaikan ini sebagai hujah yang akan membela kita di akhirat kelak, bukan menjadi hujah yang akan mendakwa kita. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.